وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف حاجني عبد الله الجنبوي رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخه وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat berjumpa dan kita dapat bertemu dalam majlis ilmu kita walaupun dengan secara online, tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan. Jadi kita ni alhamdulillah walaupun ada halangan sikit sebanyak berkaitan dengan pengajian, tetapi usaha juga insya-Allah kita kerja, kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan dan memberi kemudahan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ni boleh juga kita sambung lagi sekali lagi pengajian kita berkaitan dengan cara ilmu fiqh, lebih lagi berhubung kait dengan cara semaya adalah perkara yang jadi fardu ain ke atas diri kita masing-masing. Tiap-tiap orang yang beriman kena ambil tahu. Kalau tak ambil tahu ni berdosa lah atas diri kita, kerana benda ni benda yang ditekan oleh syarak untuk kita mengaji dan belajar. Maka alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi pada muka yang ke berapa? Yang ke-16.
Muka yang ke-16 yang kita mengaji dulu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kita sambung sedikit hak muka 16 pada baris yang keberapa. Cuba kita tengok sekali lagi. Dan tutup. Jadi masalah kita berkeceknya berkaitan dengan syarat yang ketiga. Syarat semaya yang ketiga iaitulah menutup aurat. Kita sudah belajar dah pada pengajian yang telah lepas. Maka musannaf kita rahimahullahu ta'ala berkata, dan tutup ini, kita hunur sikit nah. Kita hunur sikit. Dan tutup ini, tutup aurat ni, tutup aurat ni yang jadi syarat semaya ni dengan suatu. Tutup ini adalah ia dengan suatu jirim. Kena berlaku dengan jirim, kena ada satu benda suatu ni benda. Maknanya suatu ini suatu jirim lah, suatu jirim. Suatu mana? Suatu yang menutup, suatu yang dapat menutup. Menutup jadi akan warna kulit. Itu dia. Dan menegah, suatu yang menegah, menyekat daripada dilihat oleh orang lain, dilihat akan warna kulitnya, kulit seorang tu. Alhamdulillah, waktu kita mengaji dah. Jadi pakaian kita dalam semaya mesti kena guna perkara yang berjirim. Maknanya kalau kita guna cat warna, misal kita comot hina ke, tak jadi. Ataupun kita comot dawak ke, dawak ni walaupun hitam, kita kata kulit kita berdawak. Tetapi kalau kira sungguh, kulit duk nampak. Tu kulit dah nampak. Maka tak boleh. Ia kena benda yang berjirim. Sekuat-kuatnya benda tu, walaupun benda yang nipis, tetapi ia dapat menyekat. Benda yang bila kita pegang tu, dia boleh. Kita boleh. Tu orang panggil suatu jirim. Yang dapat menutup dan menegah daripada dilihat akan warna kulitnya, kulit seorang. Kita hurai dah dulu. Maknanya kalau kita tutup aurat kita, orang tepi kita yang duk berkecek dengan kita ni, dia tak tahu kata kulit kita tu warna hitam ke atau putih. Maka dikatakan dah menutupkan warna kulit. Maknanya kalau kita pakai plastik, plastik ni warna jernih, dia nampak. Plastik misalnya dia, plastik jenis plastik. Maka walaupun plastik tu jirim, tetapi ia tak dapat menegahkan kita lihat warna kulit kita, maka tak sah semaya kita. Seperti juga. Atau kita kata gapo, benda yang berkaca. Ada berkaca. Kenapa kulit kita jernih? Maka tak boleh. Tak boleh. Benda tu kena berjirim. Satu. Yang keduanya dapat menegah warna kulit kita daripada dilihat. Makna kalau orang nampak tak nampak pun, kita takdir tengok sendirilah. Kalau kita tengok, kita pun tahu. Tak mesti kena orang lain mari tengok. Kalau kita tengok sendiri pun kita tahu. Maka itu juga dinamakan kita sudah menutupkan aurat kita. Tu kita kira cara dah. Kita bicara dah tu. Hak yang telah lepas dulu. Lepas tu musannaf tambah sikit lagi. Dia kata, dan tutup ini, tutup aurat ini, tutup aurat yang diiktibar, yang dikira oleh syarak ni pada jihad di atas. Dikira pada jihad atas. Maknanya kira ke atas. Ni jaga. Setengah orang dia pakai baju. Baju dia tu baju besar. Maknanya baju lego, baju besar. Sehingganya di belakang tekak dia ni, kita kata terbuka. Belakang tekak dia terbuka. Misalnya kita kata, tapi tak apa lagi lah kita kata aurat yo di bawah tu. Sekiranya baju tebal berdoa.
Baju tebal. Bila dia sujud, masalah orang tepi tu tengok ketemu kok baju tekak mari tu, nampak siapa ke bawah tu. Tu. Maka hak tu tak sah kerana nampak aurat. Kerana dia kira ke atas. Kira ke atas. Dia kena tutup pihak atas. Pihak atas tu kena tutup molek. Tu masalah. Dan keliling bagi seorang di keliling tu, dia kena tutup. Maknanya orang tepi keliling kita, dia tak nampak. Dia tak nampak kita. Itu maknanya. Maka dia kata, tiada wajib tutup di jihad bawahnya. Bawah bagi seorang. Jihad bawah tu tak wajib. Kita pakai kain sarung. Orang duduk di bawah rumah lantai, dia tengok mari nampak. Kita duduk semaya di atas, dia nampak lah pohon kita. Masalahnya. Maka ada qasas semaya. Jawab kata sah kerana dia tak iktibar pihak bawah. Tak iktibar pihak bawah. Saya kira-kira, saya hingga-hingga kalau kita sujud. Kalau kita sujud, orang di belakang tu dia nampakkan betih kita, nampakkan lutut kita mari. Maka ulama kata sah lagi. Kerana apa? Diiktibar sebagai kira bawah. Hak tu tak wajib tutup. Tak wajib tutup. Jaga baik-baik. Kebiasaan orangnya kalau dia pakai seluar semaya. Ada juga kan orang muda-muda dia pakai seluar, baju dia pun sikat. Tu seluar dia pun seluar jeans masalah. Lepas tu kebiasaannya di perut tengah tu dia nampak di belakang dia. Di belakang dia tengah tu sikit je nampak. Bila nampak teka duk berdiri tak apalah. Ketika semaya berdiri tu tak apa lagi. Tetapi bila dia rokok gerak, tu. Jadi seluar dia di belakang tu lipat naik lagu tu, membawa kepada nampaknya ruang celah tu. Nampak punggung. Bila dia rokok nampak punggung, maka tak sah semaya ketika tu, kerana dikira kata dia tu tidak tutup aurah. Tidak tutup aurat. Tapi kalau dia khabar, dia katuk selagu, dia akik dengan segera, tak apa. Dia sedar kata sudah buka, maka dia angkat dengan segera. Maka tu tak apa lagi. Kalau dibiarkan keadaan begitu tu, maka tak sah semaya dia. Tu jaga tu dah. Waktu kadang-kadang kita tidak amati pun membawa kepada jadi terbatal dengan tidak sedar amalan kita tu. Bila sampai kiamat esok tak ada habuai kita. Allah Akbar. Terbuka tengok di surat catatan kita tidak tercatat balasan. Kerana kita buat tak kena dengan cara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lagi, rasa-rasanya kita sambung sini ni. Dan kalau tutup dengan lomor selut lompor sekalipun. Dah. Situ dah nampaknya. Dan kalau tutup, ini kalau kita mengaji ibarat, di segi ibarat pada royah. Kalau orang mengaji lah, tutup pakai mengaji tu orang panggil sini tu royah. Royah ke mana? Royah kepada menutup aurat tu. Kena tutup juga aurat. Dan kalau sekalipun tutup, jadi tutup akan aurat tu dengan lomor, jadi dengan sebab lomor selut lumpur. Lomor ni maknanya kita tepek, kita comor lah maknanya. Kita ambil selut mari. Lumpur. Dia tulis luput. Sebenarnya kalau bahasa sekarang ni orang panggil lumpur. Dia kena dengan mim. Lumpur. Lumpur ni tanah selut. Selut lagi lumpur lagi je kecek dua. Padahal lumpur tu selut dah lah. Selut yang lemak ni kan. Selut. Kita ambil selut mari comor lomo tubuh kita. Tu lomo sehingga dia tak terbuka. Ya katuk ya tutup aurat kita, ya tapung supaya dengan supaya dengan seluar dah. Supaya dengan seluar. Maka rokok dia kalau tak masyakkah sos semaya kita. Yang penting benda yang menutup warna kulit. Tetapi jagalah selut lumput yang ni luput yang suci. Kena kat gitu. Luput yang suci. Kalau ambil selut capur tarik lemu mari, tak jadi juga. Jadi bertapun dengan najis pula situ. Bercampur dengan najis pula.
Dia kena lumut selut yang suci, selut dalam tanah yang kita tahu tu lah, dalam benar ke, kita ambil mari. Lebih lagi selut tanah liat tu yang mudah terlekat. Ni fardu takdir saja, fardu takdir. Tapi sekira boleh jadi kalau kita telanjang, tak ada kain pakaian. Ini masalah pula. Sekiranya kita bertelanjang, pakaian kita dicuri oleh orang, kita masuk dalam hutan, kemudian pakaian kita dibawa lari oleh beruk atau kera, masalah ya bawa naik sehingga kita telanjang. Kita ni kita buai baju untuk mandi sungai dengan cara telanjang, akhir-akhir dibawa lari. Lagu mana kita cara nak semaya pula dari lalai keadaan telanjang tu? Maka ulama kata kalau ya sekiranya ya ambil selup mari boleh, maka wajib dia guna cara selup. Ataupun sekiranya tidak kuasa apa-apa dah, semaya dalam air pun boleh. Semaya dalam air, maknanya tutup aurat dia, air tepi-tepi carak-carak tu. Maka bila air sekat perut ni, tu. Maka tekan rokok. Ya rokok. Kalau tak masyakkah lah, ya rokok. Sekiranya sujud-sujud macam mana? Menaik ke atas tebing, sujud, turun pula. Sujud ketika lanjang gitu. Lepas tu, turun pula. Kalau dia kuasa. Tapi kalau dia tak kuasa, maknanya air sangat laju, air sangat derah, sehingga nak turun tak boleh. Maka semaya dalam keadaan lanjang gitu. Maka tak apa, dibenarkan. Ini sekiranya tidak ada pakaian, itu takdir kata saja. Tetapi apa saja yang ada, kita kena buat sekadar kita mampu dulu. Itu maknanya. Yang tutup dengan lomor, selut luput. Yang selut, tanah selut sekalipun. Apa sekalipun, yakni memadai lah. Sah lah menutup aurat tu. Memadai menutup aurat tu. Di iktibadah kita tutup aurat begitu. Alhamdulillah. Habis itu syarat yang telah lepas kita sambung sikit hak lepas. Kemudian dia datang ke syarat yang keempat. Cuba kita tengok. Syarat yang keempat katanya keempat, yakni syarat yang keempat. Kalau kita tak ada yang ni pun tak sah semaya kita. Tak cukup mana-mana satu daripada 9 syarat ni, maka tak sah nah. Jaga kita ngaji dah. Keempatnya, mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kena mengetahui. Apa makna mengetahui? Tahu. Bahasa kita kata tahu. Maka nak hasil tahu kena apa? Kena belajar, kena mengaji. Bukan tidur-tidur bangun mari tahu gitu. Ya tahu kena mengaji. Bila kata mengaji, kena ada guru mengajar. Kalau tak ada guru mengajar, tak nama mengaji. Dia mengaji dengan batinnya tu bukan mengaji. Kalau ada guru mengajar, ada guru dia tu pelajar, maka ada guru mengajar dia. Walaupun di masjid pun tak apalah, kita orang tua dah ni tak kuasa nak pergi ke ponok dah. Kok masjid pun tak apa. Yang penting kita tahu, yakni tahu dengan sebab dia mengaji, buat gitu. Tahu dengan sebab dia mengaji. Ya tahu yang mengaji. Tu orang panggil. Tahu gapo Tahu akan kaifiat, yakni cara. Kaifiat ni cara lah. Ya tahu akan kaifiat, akan cara sembahyang. Ya tahu cara sembahyang. Bukan buat dengan turut-turut orang kena tahu cara dia. Apa maksud tahu di sini? Cuba tengok. Cuba tengok, dia kata iaitu mengetahui akan kaifiat sembahyang tu. Lagu mana tahu secara sembahyang? Iaitu mengetahui akan rukun itu rukun. Ya kecek mudah-mudah pula. Mengetahui akan rukun itu rukun. Mengetahui akan rukun itu rukun. Cuba kita tulis sikit, tulis bahasa kita mudah-mudah lagi. Hak dia pun mudah lah, tapi mudah kita buat lebih mudah lagi faham. Apa maksud? Yakni dia tahu bahawa pekerjaan yang ia buat itu rukun. Dia tahu bahawa pekerjaan yang dia buat itu rukun. Hei, duk buat lagu ni. Rokok semacam ni. Rukun ke sunat? Rukun ke sunat?
Tu dia kena tahu pula situ. Tahu ke tak? Tu. Hak tu masalah. Tu dia kena tahu. Hak rukun dia tahu kata rukun. Ni. Duk baca Fatihah tu. Baca Fatihah tu. Kalau tak baca tu, sah tak semaya? Dia tahu. Dia tahu kata Fatihah tu rukun. Rokok tu rukun. Baca tasyahud tu rukun. Tasyahud akhir. Dia tahu. Ni kena belajar lah ni. Lagi akan disebut rukun-rukun semaya. InsyaAllah ni misalnya kita sebut syarat dulu. Dia sebut syarat dulu. Dia tahu rukun itu rukun. Dan sunat itu mengetahui akan sunat. Dia kecek lagu tu. Dan sunat, jadi dan pekerjaan yang sunat itu mengetahui, yani ia tahu akan sunat. Ia tahu kata sunat. Kalau baca Sami Allahu liman hamidah, orang panggil apa? Wajib ke tak? Kalau kita tak buat, berdosa ke tak? Kalau kita tak baca Sami Allah, berdosa ke tak? Sah ke tak semaya kita? Dia kena tahu. Kalau baca Subhana Rabbiyan A'la, tak baca hak tu sah tak semaya kita? Berdosa ke tak kalau tak baca? Dia kena tahu. Tu orang panggil hak sunat, dia tahu kata sunat. Ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu rukun ke sunat? Tahu ke tak? Warahmatullah. Kalau tak baca warahmatullah tu sah ke tak? Tu kena tahu kena tahu. Lepas tu warahmatullah satu paling tu rukun ke sunat. Kalau tak paling sah ke tidak sah. Ni kadang-kadang duk cacuk lagi dengan sebab duk turut orang mari siapa ketua. Tak tahu kata benda tu wajib ke sunat. Kau tak boleh. Tak boleh. Kena tahu. Ni musanna kita dia buat syarat we tengok. Sunat tu mengetahui akan sunat. Tu. Tak apalah. Maka dia kata bahkan sah juga. Sah juga. Ni tak apa. Ni nisbah kepada orang awam. Dia kata cuba tengok. Bahkan sah juga di sisi orang ramai. Sah juga di sisi orang ramai. Maksud orang ramai yakni orang awam. Tulis situ pada orang awam. Orang ramai ni bukan orang ramai hak tak mengaji. Hak tak mengaji di mula tu. Hak tak mengaji di mula duk makan tidur saja, tak belajar. Orang duk baca kat masjid, mengajar kat masjid. Tak padu. Tak mati, nak tidur. Baik ku tidur. Duk kira lagi tu. Tu tak bila hak tu mereka tu tak ada iktibar. Dengan sebab taksir dia. Ni orang ramai ni, yakni orang yang belum dapat faham ilmu fiqh. Yakni orang yang belum dapat faham ilmu fiqh dengan cara lengkap. Maknanya dia tahu juga, dia mengaji dah tapi dia tak faham dengan cara seluruh lagi. Orang kampung-kampung lah kita kata. Orang kampung ni bukan dia tak mengaji, dia mengaji juga. Orang baca kat masjid, orang baca kat surah, orang baca kat balasa, ya gi. Tapi orang panggil tahu amalan hak dia nak buat tu ya. Tahu koda-koda tu ya. Bukan kata tahu hak ning bawa dia di kau menengkap pun tahu tu tak. Tu orang awam, orang kampung-kampung lah. Kampung yang mengaji tapi mengaji tak lengkap lagi. Orang kampung hak tak mengaji dulu lagi, hak tu tak ada kira, tak iktibar. Kalau buat tak kena. Tu. Maka dia kata, sah juga kata dia di sisi orang ramai. Kita orang kampung-kampung ni lah dah. Dia kata sah juga ni boleh lagu ni tak apa. Kalau ia orang ramai tadi, kalau dia tu orang awam saat ni tu i'tiqad. Dia i'tiqad. Apa i'tiqad? Pegang dalam hati dia. I'tiqad macam mana? I'tiqad akan rukun pada semua perbuatan dan perkataan sembahyang. Lagu tu. I'tiqad akan rukun. Wak gini ibarat baru yakni dia pegang dalam hati. Kita buat lagi tu. Yakni dia pegang dalam hati bahawa segala perbuatan dalam sembahyang itu rukun semuanya.
Dalam sembahyang itu rukun semuanya. Ya iktikad belaka. Ni dia moga dia tak tahu. Dia mengaji juga cuma jadi payah bagi dia. Dia mengaji tapi tak hasil maksud mana lagi. Akhirnya dia pegang kata dalam semaya ni semua rukun belaka. Asami Allahu liman hamidah pun rukun. Rabbana walakal hamdu pun rukun. Tu dia. Rokok pun rukun. Paling muka ke kanan pun rukun. Paling muka kepada kiri pun rukun. Angkat takbir pun rukun. Angkat tangan ni pun rukun. Ada i'tikad rukun belaka. Sah ke tak? Jawab kata sah kalau kita orang kampung-kampung ni. Orang kampung-kampung ni just suka datuk pun tak apa dah. Tapi susahlah sikit dia pergi kata rukun belaka tu. Jadi bagi dia kena buat belaka. Yang moga rukun ni wajib kena buat. Bagi dia rasa kalau tak buat tak sah pula lah. Jadi susah kalau kita mengaji dengan cara halusi lah lebih baiknya. Ya i'tikad kata semua tu i'tikad akan rukun pada semua perbuatan. Jadi dalam sembahyang dan perkataan atau pada perbuatan tu. Jadi semua perkataan sami Allahu liman hamidah pun rukun. Rabbana walakal hamdu pun rukun. Subhana rabbiyal azim pun rukun. Subhana rabbiyal a'la pun rukun. Rukun belaka ya kira. Tu ni bagi orang kampung. Adakah sah? Jawab kata tak apa dah. Tak apa dah, terpakai dah. Sah dah. Tu semua perbuatan dalam semaya bagi dia kata rukun semua. Dan perkataan sembahyang ini perkataan dalam sembahyang. Yang maknanya semua perkataan dalam sembahyang, perbuatan dalam sembahyang semua rukun. Dia kata sah tak tu? Jawab kata sah. Sah bagi dia. Alhamdulillah. Ni kalau mengaji dia tahu. Atau i'tikad iyo orang ramai tadi, orang awam, orang kampung tu. Ya i'tikad pegang dalam hati dia. Dia pegang dalam hati. Hak saat ni dia pegang kata semua rukun belaka. Hak ni dia kata setengah perbuatan dan perkataan sembahyang tu. Setengah-setengah lah dia kata. Sebahagian lah. Setengah-setengahnya rukun ada tu dia kata. Dalam ramai-ramai tu, dalam semua tu ada setengah-setengahnya rukun kata. Dan setengah setengah perbuatan dan perkataan sembahyang tu sunat kata dia. Dia kata aku tak tahu kata hak mana rukun, hak mana sunat aku tak tahu, tapi ada tu dalam semua tu ada setengah-setengahnya rukun, setengah-setengahnya sunat. Tu boleh ke tak? Jawab kata sah juga. Tapi serta tiada dibeza-bezakan dia akan rukun itu. Dibezakan dia akan rukun yakni buat gini. Yakni tiada dibeza akan rukun daripada sunat-sunat. Nampak gitu. Yakni tiada dibeza akan rukun daripada sunat-sunat. Dia tak tahu kalau orang tanya, rokok ni rukun ke sunat? Tak tahu. Sujud ni rukun ke sunat? Tak tahu. Subhana rabbil azim rukun ke sunat? Tak boleh raya. Tapi ada tu semua tu ada setengah-setengahnya sunat, ada setengah-setengahnya fardu rukun. Dia kata begitu. Sorat lagi nisbah kepada orang awam sah. Tetapi kalau orang mengaji duk ponok dah. Masa mengaji kitab dah. Tapi ada lagi. Yo kitab ilmu fiqh ni yo kota belaka segala ilmu. Fiqh ni bab ni, tapi masalah ni dia tak dapat beza lagi. Adakah sah? Maka setengah ulama kata tak sah bagi mereka. Ni ada setengah ulama dihukum kata tak sah, dan ada sebagian ulama lagi kata sah juga, tak beza walau orang alim pun. Hanya dia i'tikad kata setengah-setengahnya sunat, setengah-setengahnya fardu pun tak apa dah. Tu dianya. Tak apalah nisbah orang alim, tak apalah tu bagi mereka. Cuma kita orang kampung-kampung ni jaga-jagalah. Jaga-jaga. Maka kata dia serta tiada dibeza-bezakan dia akan rukun itu daripada sunat. Dia tak tahu. Tak tahu kata hak ni rukun ke hak ni sunat. Cuma dia i'tikad dalam hati dia, dia pegang dalam hati dia. Ada tu setengahnya rukun, ada setengahnya sunat. Maka cukup dah, memadai dah bagi orang
awam, orang kampung-kampung. Tu. Dan serta tiada i'tikad yang rukun itu akan sunat. Ini atop lagi kepada serta. Syarat lagi lah bagi mereka yang awam tadi. Orang yang awam tu satunya, dia i'tikad bahawanya setengah-setengahnya rukun dan setengah-setengahnya sunat. Dalam keadaan itu dia tak dapat beza yang mana rukun dan yang mana sunat. Dan juga serta tiada i'tikad yang rukun itu akan sunat. Tiada i'tikad yang rukun. Buat lagu ni, tulis situ pula. Tulis pada tiada i'tikad, yakni dia tiada berpegang bahawa rukun yang tertentu itu jadi sunat. Jadi sunat. Tulis lagi. Seperti dia i'tikad bahawa rokok itu sunat. Misalnya. Maka tiada sah. Maka tiada sah sembahyangnya. Awak gitu. Tak sah semaya. Jadi, masalahnya, kalau orang tanya, rokok tu rukun ke sunat? Dia kata, aku tak dapat nak beza. Hak mana rukun, yang mana sunat. Cuma aku berpegang, kata ada tu setengah-setengahnya rukun dan setengah-setengahnya sunat. Aku pegang sekadar tu je. Maka bagi orang kampung sudah memadai. Cukup. Tapi dalam keadaan itu jaga. Jangan dia gidak pegang kata rukunnya tertentu tu sunat. Misalnya dia pergi pegang kata sujud tu sunat. Masalah. Maka tak sah. Kalau dia tak tahu, tak dapat beza sujud itu rukun atau sunat, aku tak tahu, aku tak dapat beza. Aku tak tahu. Tu tak apa. Tapi kalau dia pergi menentu, sujud tu sunat, maka tak leh. Masalah. Tu. Kalau dia kata Sami Allahu liman hamidah tu wajib, tak apa lagi. Tapi kalau dia kata, rukun tu sujud tu sunat, maka tak boleh. Kalau dia i'tikad kata hak sunat tu fardu, tak apa lagi boleh duk. Tapi kalau hak rukun, dia pergi i'tikad kata sunat, hak tu tak boleh duk. Maknanya tak sah. Tak sah sembahyang. Tu jaga ni kena mengaji. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Masalah kitanya, masa dulu orang duk pergi ngaji kat masjid dah. Masa saya ingat hari tu lah, lama-lama dulu dah. Bila timur kata orang mengajar di rumah, pakak pergilah orang Tino Jatai gapo, pakak pergi mengaji di rumah sianung ada timur panggil orang mengajar. Walau tak mengajar dalam masjid, walau tak mengajar di surau, tapi panggil tok guru mengajar di rumah tok rumah ni, pakak dak pergi mengaji. Tu orang dulu learning ni. Allahu Akbar. Orang Allah masuk sampai ke dapur, tak ngaji lagi, tak mengaji, duk lalai situlah. Allahu Akbar. Tak tahu nak kata. Telefon ni ada semua tiap-tiap rumah, dan juga ada pengajar orang mengajar. Tiap-tiap dalam YouTube, dalam mana pun ada orang mengajar. Dalam keadaan itu pun tidak amati lagi. Tak tahu nak kata adalah, kalau duduk sampai tahu tu, kalau mati diseksa pun, Allah Akbar, rasanya padai dengan dia. Waliyazubillahi min zalik. Baik, maka tengok lagi. Kata musannif rahimahullah, kelima. Syarat yang kelima, suci daripada hadas besar dan kecil. Dan ni mana? Atap kepada besar. Jadi hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan kecil. Dan hadas kecil. Hadas besar ni hadas yang mewajibkan kita mandi. Tak boleh terangkat kalau tidak mandi. Itu hadas besar.
Tu. Hadas kecil ni maknanya terangkat hadas tu cukup dengan mi'ai semaya ya. Bila kita mi'ai semaya, maka terangkat dah hadas kecil tu. Hadas kecil. Tu maklum dah lah maknanya. Hadas besar ni macamnya apa? Keluar air mani dah. Tu maka jadi hadas besar. Bagi perempuan kalau kita datang maka dikatakan berlaku hadas besar. Maka tak akan terangkat hadas tu melainkan kita kena mandi. Tetapi mandi pun kena tunggu habis darah dulu. Kalau kita mandi dalam keadaan berdarah lagu tu tak sah juga mandi kita. Bahkan kalau kita niat mandi dalam keadaan kita tahu kata darah kita tak habis, haram niat kita tu. Kerana dinamakan kita sengaja memakai amalan yang rusak. Kita tahu dah kata nak punah. Perlu kaca niat buat apa? Maka tak sah kita. Hak tu tak boleh. Kena betul-betul yakin kata habis dah darah dia barulah dia niat mengangkat hadas. Maka kalau dalam keadaan berhadas besar, kita jima isteri, suami menjima isteri masalah berlaku hadas besar walaupun tidak keluar mani. Kita tidur mimpi keluar air mani, maka berlakulah hadas besar. Tu. Maka kalau berlaku hadas besar, tak sah semaya kita. Misalnya duk tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nyenero ngigak keluar air mani masalan. Allah, adakah sah semaya kita? Jawab kata batal sembahyang kita, batal sembahyang. Kenapa? Kerana syarat sembahyangnya kena suci daripada hadas besar. Tu masalah dia. Dan kecil, dan hadas kecil, ketuk, kecing, hak tu tak boleh. Lebih lagi ketuk ni kena jaga. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ni ditimpa dah. Ada waswas mari. Kita rasa lagu mana di punggung kita ni macam ada kuasa ketuk tak ketuk. Ya ada rasa-rasa bergerak di dubur kita. Rasa gerak dubur kita. Sehingga kita rasa ketuk dah apa. Aku ni ketuk dah apa. Maka rasa tu apa kita nak buat? Adakah batal atau tidak batal? Maka soalan tu sebenarnya sudah dijawablah oleh baginda Nabi SAW. Ada dalam sebuah hadis Nabi yang telah diriwayat oleh Abu Daud. Nabi kata, "Idza kana ahadukum fi shalah." Kalau kamu ada dalam semaya, duk semaya molek. Nabi kata, bila kamu duk semaya, fa wajada harakatan fi duburi. Maka dia rasa kata punggung dia tu, lubang punggung dia tu bergerak. Dia rasa tu. Maka ahdasa am lam yuhdis. Dalam hadis sebut au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang tu mula rasa ragu-ragu dah lah. Aku ni ketuk ke tak ketuk? Ketuk ke tak ketuk? Kalau ketuk sungguh, suara tak dengar lagi. Bau dia pun tak ada lagi. Aku ni ketuk ke tak ketuk? Duk mari lagu tu. Tapi rasa lep punggung-punggung tu tak ada bunyi. Ya rasa gitu ya. Maka dalam hadis sebut fa wajada harakatan fi duburi ahdasa am lam yuhdis. Lepas tu fa ashkala alai. Maka ia pun rasa muskil. Dalam hadis Nabi sebut. Maka Nabi kata ketika tu fala yang sorib. Maka jangan dia paling keluar daripada semaya. Semaya lagi. Jangan keluar. Kerana apa? Kira asal. Lagu ni. Aku ni ketuk ke tak ketuk ni? Pakai kira asal. Asalnya duk ada air semaya lagi. Maka hubung semaya kita. Jangan duk tubik. Ni kadang-kadang rasa. Punggung rasa basah-basah. Lepas tu ada bergerak sikit kat punggung. Ketuk ke dah? Ketuk ke dah? Maka hadis Nabi kata fala yang sarib. Jangan dia keluar hatta yasma'u sautan au hatta wajada rihan au yasma'u sautan hatta yasma'a sautan au yajida rihan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sehingga dia benar-benar dengar dulu suara. Rasa mari dengar nyata kata ketuk barulah dia keluar.
dalam semaya dia. Ataupun bau busuk. Oh, ni bau ketuk dah. Tu tak tukar dengan minyak wangi ke? Ketuk ni. Maka bila dapat rih bau dia ataupun dapat suara dia, maka ketika itulah kena keluar daripada semaya. Jangan duduklah ni malu takut orang kata aku ketuk duduk semaya lagu tu. Semaya tu guk tu email, semaya tahu dah dalam keadaan batal pun duduk lagi tebang lagi semaya. Apa hukum? Dosa haram. Kenapa? Kerana kita tahu dah kata amalan yang kita kerja tu tak sah. Duk tebang kaca buat gapo. Ya tak sah. Orang panggil at-talabbus bi'ibadatil fasidah tu haram. Kita duk kaca lagi. Tahu kata tak sah, nampak nak main-main pula. Dalam keadaan itu kalau kita nak main-main, kau berdosa lagi. Tu. Maka tak boleh. Maka kalau ia ketuk, ia kena keluar daripada semaya tu. Kalau kita ada semaya dalam masjid pun tubik daripada sah tu. Gimi semaya semula. Tapi dalam keadaan itu disunatkan dia wak katuk hidung lah. Wak katuk hidung. Disunatkan dia wak isyarat gini, wak katuk hidung gini. Katuk hidung. Untuk tak sewi orang tu kita tuduh atas dia. Kerana orang kita kadang-kadang lewat katuk hidung lagu ni, ya itimah lagi boleh jadi dolar ni boleh dia tubik gini sebab dia tak tahu. Pia ketuk pia ketuk busuk ni. Allah mau kuat pia. Tengok siapa ke dolar lari tubik. Tengok tu dolar busuk. Maka orang tak timur tuduh di atas dolar masalah. Maka disunatkan juga kita tutup hidung keluar lagi tu. Tapi jangan kita semaya. Tak boleh dah, kita kena keluar. Nabi suruh kita keluar. Kalau dia dapat akan rih atau bau dia. Daripada hadis tu. Tetapi selama kita duk rasa ketuk saat ni, maka ketika tu hubung semaya lah, jangan keluar dari semaya. Dihukumkan kata kita tu masih ada wuduk lagi, masih suci lagi. Orang panggil kita kira atas hukum asal. Supaya itulah kita kata kita ambil air semaya di rumah dah. Kita ambil air semaya di rumah siap dah. Nak pergi ke masjid. Selepas daripada keluar daripada rumah tu, kita yakin dah kata kita ada air semaya. Lepas tu bawa motor pergi. Sementara orang nak azan tu, ni kira waktu biasalah learning di keadaan dalam COVID ni, kita tak keluar ke masjid lah, bagi setengah-setengah tempat tu boleh lagi. Maka kita keluar kepada masjid untuk berjemaah. Dalam keadaan tu, kita tu sebelum pada waktu masuk, kita singgah di kedai dulu. Kita buat di situ dulu, buat sini dulu, buat situ dulu, buat sini dulu. Akhirnya bila sampai waktu masuk, kita pun masuk masjid. Bila mulai masuk masjid, timbul perasaan kita syok. Tadi ketika aku datang ni, aku sudah sentuh dengan perempuan ke? Aku ketuk ke? Lagu mana? Tak juga. Syok dah lah. Adakah aku sudah berhadas ketika aku jalan ke masjid ni? Maka bila timbul syok lagu tu pun, suruh kita guna asal. Iaitulah asalnya kita ada suci. Iaitulah kita keluar daripada rumah kita dalam keadaan ada wuduk, maka dihukumkan ada wuduk. Maka kira kata air semaya ada. Tak dikira syok kita tadi tu. Tak kira ragu-ragu kita, wawih hati kita tadi, tak kira. Begitulah hukumnya. Supaya tu juga kalau kita keluar daripada rumah, kita tak ambil air semaya lagi di rumah kita. Kita yakin kata air semaya kita tak ada. Tu. Maka ketika keluar daripada rumah tu, kita tak berwuduk lagi. Kita tahu kata kita tak ada air semaya lagi. Maka ketika jalan ke masjid tu, kita berhenti situ, masuk rumah orang tu, masuk rumah orang ni. Lama juga, berjejer juga. Tu. Tiba-tiba waktu maghrib, waktu sapa kita masuk ke masjid untuk semaya, timbul perasaan, aku ni ketika aku berjalan mari ke masjid ni, adakah aku berwuduk di mana-mana ke belum lagi wuduk? Timbul perasaan syok, kata ada air semaya ke tak ada. Maka ketika tu kembali kepada asal. Asal macam mana?
asalnya aku tak ambil lagi. Kerana aku keluar daripada rumah tu tak ambil lagi. Maka ketika tu dihukum kena ambil air semaya semula. Kerana asalnya tidak ada wuduk lagi. Begitulah kira. Maka dalam semaya pun sepatulah kalau dia rasa macam mana aku ni ketuk tak lagi saat ni teka semaya tu ketuk ke tak ketuk ni, maka kembali kepada asal. Nabi kata jangan ia berpaling daripada semaya, jangan keluar daripada semaya, sehingga nyata-nyata kata dengar suara ketuk atau kita dapat bau dia, maka barulah kita hukum kata yakin kita berhadas. Itulah hukum dianya. Tu dia. Tapi kalau nyata ketuk hak tu kena keluar. Kerana bersabit pula pada satu riwayat yang lain, tadi diriwayat oleh Abu Daud juga, rahimahullahu ta'ala. Abu Daud riwayat lagu mana? Dari satu hadis Nabi kata, idza fasa ahadukum, apabila seorang kamu tu ketuk, Nabi kata, bila kamu tu ketuk, idza fasa ahadukum fi salati, apabila seorang kamu itu ketuk mari dalam semaya dia, maka Nabi kata fal yang sarif, dia kena keluar daripada sah semaya itu. Wal yatawadda, dan dia kena ambil air semaya semula. Lepas tu dalam hadis wal ya'idis salata, dan dia kena i'adah, ulang semula semaya dia kena mari semaya semula. Tu. Lepas tu semaya lagu mana? Hubung hasad ni ke lagu mana? Kena takbir semula, mula I1 semula. Tu atakau jadid. Ada satu lagi pendapat yang dhaif juga, katanya boleh kita hubung hasad ni. Tu pun kita guna ketika terkepit sangatlah, tak dikata waktu ataupun ada keadaan yang tertentu, maka dibina atakau yang muktamadnya kita kena mulai semula. Baiklah, cuba tengok. Kalau gitu kelima suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka kata dia kalau datang hadas, yakni kalau berlaku hadas mari di tengah sembahyang seorang duk rokok, Allahu Akbar, ketuk. Tak ada nak tahan, ketuk. Tu. Maka ketika tu orang panggil batal, nascaya batal sembahyang itu. Tu batal sembahyang, tak leh. Lepas tu apa pula dia mau kata kalau gitu? Aku nak kecing dah ni. Kecing. Dalam keadaan tu tahan kecing, tak boleh keluar lagi. Sembahyang wisuda dulu. Apa hukum? Hukumnya makruh kalau kita tahan di mula-mula. Kenapa? Kalau kita tahan kecing, tahan berak, sakit perut, cekak dah, tapi tahan lu, ayah tadi, semaya wisuda sudah lu. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Kenapa? Kerana akan membawa kepada kita tidak khusyuk dalam semaya kita. Kalau kita mampu, kita kecing wisiak dulu, kita berak wisiak dulu, barulah kita mari hadap kepada Allah dengan cara tenang hati kita. Takbir pun tenang hati kita, rokok pun tenang hati kita. Ni rokok pun duk cubit kaki, cubit pohon. Lagu mana? Nak kecing dah. Maya dengan cepat-cepat. Maka ketika tu membawa kepada hati kita tidak khusyuk. Sebab itulah makruh. Malaikan kita timur nak kecing sangat ketika nak salat dah. Maka ketika tu tak apa, boleh kita tahan. Tak dimakruhkan lah maknanya. Misalnya kita ni biasa semaya dalam keadaan biasa, maknanya tidak kecing ke apa, tidak rasa apa lagi. Tapi semaya dekat-dekat nak salat dah, rasa mari nak ketuk dah. Maka ketika tu digalakkan kita tahan dulu sampai kepada kita wisale siap, barulah kita keluar angin tu. Tu barulah kita keluarkan apa? Kerana perbuatan dekat dah nak salat dah ni. Nak salat dah, maka digalakkan kita tahan sikit. Tetapi kalau
Kita sakit di mula lagi dah. Nak kencing di mula, nak ketuk di mula. Maka ketika tu makruh kita duk tahan kencing berak kita tu. Dalam keadaan kita semaya tu. Tu jagalah. Jaga itu keadaannya orang yang semaya. Kalau begitu katanya, kalau datang hadas di tengah semayanya, nescaya batal sembayang itu. Bila batal semaya, kena mi'ai semaya semula ke tak? Jawab kata ya. Kalau berlaku hadas kecil, maka wajib dia kena apa dia mi'ai semaya semula. Mi'ai semaya semula. Tapi kalau keluar mani, tu kalau keluar mani, satu je masalah keluar mani. Tak batal ais semaya. Tapi dalam keadaan itu pun nak semaya tak boleh dah. Kena pergi mani wajib. Kena pergi mani wajib. Lepas tu mari semaya semula lah. Mari semaya semula. Tu dia. Kalau datang hadas di tengah sembayangnya, nescaya batal sembayang itu. Tu jaga-jagalah. Batal sembayang. Kena keluar pergi mi'ai semaya semula. Seperti Nabi kata tadi itulah. Nabi kata, fal yang sorib, maka dia kena paling daripada semaya, keluar daripada semaya. Wal yatawadda, maka dia kena mi'ai wuduk semula. Lepas pada tu, wal yu'au, dalam hadis sebut, wal yu'idis salata, maka dia kena i'adah, akan i'adah semaya dia semula pula. Habis itu, tu masalah syarat, masalah berhadas. Masalah berhadas. Tu jaga-jaga. Oh ni tak ada apa sangatnya. Tu. InsyaAllah rasanya ni tak apa aja je kecek sekadar syarat dia nah. Maka kata ia lagi keenam daripada 9 syarat. Syarat yang keenam. Apa dia? Suci daripada najis. Syarat keenam mesti suci daripada najis. Jangan ada najis. Najis ni benda yang kotor, yang cemar, yang syarak membilang kotor, yang syarak bilang kotor, bilang cemar, tu benda najis. Benda najis. Hak ni benda yang kena amati juga kita orang Islam ni. Kadang-kadang benda ni tidak amati dengan perkara ni. Lebih lagi dalam semaya ni kena jagalah. Kata dia keenamnya suci daripada najis. Najis mana? Yang mesti kita kena suci dan bersih. Najis yang tiada dimaaf. Yang tu sifat kepada najis. Najis yang tiada dimaaf, yang syarak tidak maaf kepada kita. Berarti kita faham di sini kata najis tu ada dua. Dalam agama kita najis ada dua. Satunya najis yang dimaaf, dan yang kedua najis yang tak dimaaf. Najis yang dimaaf ni syarak kata tak apa, walaupun benda tu najis, tapi syarak wi maaf kepada kita. Kalau kita pergi ada najis tu, maka syarak tak kira berdosa dak kita. Tu orang panggil najis yang dimaaf. Bukan kata najis yang dihukum kata tak najis. Bukan, najis tu tetap jadi najis, tetapi syarak memberi kemaafan kepada kita. Dan satu bahagian lagi orang panggil najis yang tidak dimaaf. Hak ni tak boleh. Kalau kena pakaian kita wajib kita basuh. Kalau ada ketika semaya, maka batal semaya kita dengan sebab kita menanggungkan dia. Tu hak tu tak dimaaf. Hak tu kena belajar pula nah. Cara najis ni kena kenal pula ya tu baik berapa. Hai Pak Cik, ada berapa najis? Ada 3. Ada najis ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassitah. Satu lagi najis apa? Najis mughallazah. 3 najis tu kena amatilah. Lepas tu tiap-tiap najis tu ada cara basuh yang tertentu dah. Najis ni sebenarnya dia tak ada najis ringan, najis tengah, najis berat. Semua najis berat belaka. Apa maksud berat belaka? Jadi kena basuh semua. Cuma kira ringan ataupun berat tu kira di segi basuhan dia. Basuh ni payah sikit.
dengan sebab payah sikit basuhnya, banyak perkara sangat dalam basuh dia, dikatakan berat hukuman dia. Kalau najis ni cara basuh dia mudah ya, maka dikatakan ringan benda tu. Cuma kalau kira sungguh tiga-tiga tu hukum sula ya najis. Kalau kena kain kita tak sah semaya kita. Hak tu lah je sebenarnya. Maka jaga, dia kata suci daripada najis, yakni najis yang tiada dimaaf, tak dimaafkan oleh syarak. Syarak tak memberi maaf. Tahik cicak, syarak tak maaf. Apatah lagi tahik lemu, tahik orang, darah. Tu jenis tu orang panggil syarak tak memberi maaf. Maka hak memberi maaf tu kena mengaji pula. Ya ada pula bahagian dia. Apa yang syarat wimaah najis gapo hak tu kena mengaji suku nah. Dia tak sudah dengan hak ni. Kalau kita ambil hak tu mari bicara sini juga, panjang lebar pula lah nya. Ya kena ambil bicara suku, kena asing bicara dia. Dia kata suci daripada najis yang tidak dimaaf. Suci di mana? Suci pada, ni takluk kepada suci. Mestilah bersih daripada najis. Suci tu daripada tubuhnya, tubuh seorang, tubuh badan dia. Badan dia mesti jangan ada najis ketika semaya. Dan kainnya, kain bagi seorang pakaian dia. Kain ni pakaian dia. Walaupun badan dia tidak ada najis, tapi pakaian dia pun jaga. Ni kadang-kadang seorang ni, Allah, kain serban dia tak bercara. Sebulan, 2 bulan dah tak ada basuh-basuh. Gapo ratik hau, trik cicak dah selik kok ni. Macam-macam. Tak ada amat ti. Bila pegawai tu bos bubuh. Lagu tu tak amat ti. Cuma kain serban dia kadang-kadang. Maka tak boleh jaga molek kebersihan. Allah Ta'ala ni suka kebersihan. Apatah lagi kita hadap amalan yang besar ni, kena bersih cuci pakaian kita. Pakaian kita. Tuhan tak tilik, Tuhan tak berarti kita untuk pakai yang elok-elok. Padahal sunat je kita pakai yang elok-elok dari semaya ni. Kita pakai baju yang cantik-cantik dari semaya tu sunat saja. Kerana orang panggil kita menghormat kepada sembahyang dan menghormat kepada keadaan kita berhadap kepada raja ni, maka disunat saja kita pakai pakaian yang elok-elok. Cuma Allah Ta'ala tak tilik kepada pakaian tu. Yang pentingnya suci. Yang pentingnya suci. Tak comel tak apa, tapi kena suci. Comel cuma ada najis tak jadi. Kalau tak comel tapi bersih, itu hak jadi. Kita nak situ. Apatah lagi comel lagi bersih lagi, hak tu terlebih afdal. Terlebih afdal. Itu dianya. Maka kata dia kena suci daripada najis. Najis yang tidak dimaaf, yakni oleh syarak. Syarak tak beri maaf. Suci tu pada tubuhnya, tubuh seorang tu kena suci, tubuh badan dia jangan ada najis. Dan kainnya, kain seorang, pakaian dia itulah. Dan tempatnya, tempat seorang. Apa maksud tempat di sini? Bukan kata satu bilik tu semua latar-latar kena bersih belaka. Bukan makna lagu tu. Bukan tempat yang kira bilik dia. Maksud dengan tempat kena tulis tanda pula sini. Tempat yakni, maksud dengan tempat di sini, maksud dengan tempat yang di sini ialah tiap-tiap kawasan yang bersentuh dengan badan kita ketika sembahyang. Yang bersentuh dengan badan kita ketika sembahyang. Tu kira tepat. Kalau kita kata kain sejadah kita suci misalnya, maka tak apa dah tu. Walaupun latar kita tu ada najis macam-macam, ada trik cicak penuh, masalah ada dengan trik
Macam-macam lah. Dengan trik-tiku dengan apa-apa semua. Tetapi kain sejadah kita ni suci. Maka tak apa dah tu. Kain sejadah tu pun tak ada kira semua kain sejadah. Kiranya kawasan yang kita sentuh. Bila kita sujud, tangan kita sentuh di mana, kawasan tu dikatakan tempat kita, tempat semaya. Maka tempat tu mesti suci. Bila kita sujud, dahi kita sentuh di kawasan mana, kawasan itu dikatakan tempat yang kita mesti suci. Sebab tu kadang-kadang atas sejadah kita nampak cicak dah depan, kita helik sikit sujud di tepinya, yang tidak sentuh kita dengan cicak tu. Apa hukum? Jawab kata semaya kita dah, kerana tempat kita suci pada najis, walaupun tepi tu ada najis. Begitulah di bawah kita ketika kita sujud, atau ketika kita sujud masalah perut kita tak bersentuh dengan najis di bawah, di kain sejadah di bawah tu, perut kita tu, maka sah dah semaya kita kerana tak bersentuh dengan najis. Sebab itulah tempat tu bukan makna atas sejadah kita semua tu, ataupun tapi kalau sejadah jenis sejadah apa sing najis di mula lagu mana, misalnya kena air kecing dah, hak tu tak ada, ya kering kita dah jijak atas tu dah, hak tu tak ada. Ni kira kata sejadah tu suci, tapi ada cicak jatuh atas kemasalan. Hak tu kira tempatnya pada kawasan yang tubuh kita bersentuh dengan dia saja. Tu maksud dengan tempat. Pakaian ni maklum lah, pakaian kita tu maklum, dan tubuh badan itu maklum. Habis itu, maka kata dia, cuba tengok lagi habis. Dan jangan beri bersentuh semua itu. Jangan ni haram ni, larang putus ni. Dan janganlah, jadi haram beri bersentuh semua itu. Apa semua itu? Yakni tubuhnya, kainnya dan tempatnya. Jangan beri bersentuh semua perkara tu bersentuh dengan najis. Jangan bersentuh dengan najis. Ketika kita semaya, janganlah biarkan tiga perkara tadi bersentuh dengan najis. Bersentuh dengan najis. Tetapi kalau sekadar bersentuh dan lalu gi dengan tidak tetap atas badan kita, maka tak apa. Misalnya cicak lah, hak kering lah, cicak yang kering jatuh atas kepia kita, pakai luruh ke bawah, maka hak tu tak apa lagi, kerana orang panggil sekadar sentuh lalu. Yang tak boleh sentuh tetap. Hak tu tak boleh. Jangan beri sentuhkan dengan najis. Tu. Jangan sentuh tu, jangan beri sentuh waktu gerak. Waktu bergerak, yang bergerak tubuh badan kita. Tu. Jangan bersentuh ketika kita bergerak tu. Diam seseorang tu. Bergerak, yang gerak badan seorang. Dan diam badan seorang. Ketika kita bergerak, ketika kita turun sujud, tangan kita jangan bersentuh lah. Dan ketika kita duduk, masalah ikutlah. Ketika kita diam, jangan bersentuh dengan najis tersebut. Kena jaga, kena amati perkara ni. Kena jaga. Ni kadang-kadang tak amati, rasa semaya penuh. Orang dulu ya cuma ya ada kawasan tempat solat dia, ya jaga tempat semaya, ya larang mula lagi anak jangan duk masuk main di sini. Lama dia kecing di sini, ya jaga tempat khusus untuk semaya. Walaupun di luar-luar tu bercomor dengan najis habis dah, kerana dia tahu dia tak boleh lari daripada najis. Anak kecil ni kan, dia kecing atau tapi yang penting tempat semaya kena amati, kena jaga, jangan ada najis pada tempat tu. Hak tu penting. Tu penting nah. Jangan beri sentuh semua itu dengan najis waktu gerak dan diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta dimakan itu bersentuh najis itu. Ketika kita bersentuh najis, tak sah sembahyang kita. Tu diberi bersentuh semua, bersentuh. Tu masalah bersentuh. Lepas tu masalah menanggung macam mana? Tu cuba tengok lagi. Dan tiada sah sembahyang juga. Ni masalah menanggung macam tu juga.
Tak sah sembahyang juga orang menanggung sewaktu yang berhubung dengan najis. Tak sah sembahyang orang yang menanggung, membawa, memikul sesuatu yang berhubung dengan najis. Ni jaga. Ni perkara ni kadang-kadang berlaku di masyarakat tapi tak sedar. Imam-imam tu jaga tu khatib, jaga khatib ni ketika berkhutbah, ya syarat dia juga tu. Ketika dia khutbah tu jangan bersentuh badan dia dengan najis, jangan menanggungkan najis. Syarat nak sah khutbah pun macam tu juga. Syarat semaya, kalau khutbah ni menepati semaya dah, ya kira lebih kurang tu. Lepas tu semaya, ketika ni kena jaga. Cuba tengok mustanah sebut dulu. Tiada sah sembahyang orang menanggung suatu yang berhubung dengan najis. Contohnya katanya, seperti ia seorang tu, supaya dia tu tanggung tali, jadi membawa tali, ikat tali, tanggung tali, pegang tali lah. Kita kata tanggung ni pegang tali lah. Maksud tanggung ni bukan duk bawa tok atas bahu gitu, ia pegang. Itu maksud tanggung dah. Seperti ia tanggung, yakni bawa tali. Tali mana? Tali yang terikat pada umpama anjing. Duk tamak anjing. Anjing tu tak apalah kita kata anjing pemburuan. Boleh kita pera kalau dalam mazhab kita Syafi'i, sekadar kita nak ambil dia tu orang panggil anjing yang muallam. Kalbul muallam, anjing yang kita ajar siap dah untuk nak buru natal. Anjing tu kita ajar dah, dia tu ajar kita dah. Dengan sekira-kiranya kalau kita suruh pergi. Kalau kita suruh kata berhenti, ya berhenti. Misalnya kita kata misalnya kita melontar, kita bedil burung atau bedil apa-apa saja, gijal ke apa ke. Lepas tu ketika terguling binatang tu, kita kata pergi igak. Anjing pun turut pergi. Dia pegang. Ikutlah dia pegang betul mana ya kiki, betul kaki ke betul tekak ke, ikutlah dia. Tapi kita kata berhenti, dia berhenti. Bawa mari. Tu orang panggil anjing yang muallam. Anjing langgu tu orang panggil anjing yang kita perak untuk beruai. Kadang-kadang kita perak untuk jaga kebun masalah. Tu je lah belaka tu. Maka anjing lagu tu walaupun dibenarkan tapi hukum najisnya tetap najis. Najis dia tetap. Maka kita tamak anjing kita. Takut dia lari ni kan. Atau dia tak lari tapi kita tamak. Tangan pegang anjing. Duk semaya. Bawah tu. Sami Allahu liman hamidah. Tangan dia pegang tali anjing tu. Anjing duk tu. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita ni pegang tali yang tamak dengan anjing tu. Apa hukum? Jawab kata tak sah semaya kita kerana dinamakan kita menanggungkan najis. Walaupun anjing duduk dia je tak bergerak ke apa, kita rokok, kita sujud, hak bergeraknya tali ya. Anjing tak bergerak. Tu pun maka tak sah semaya kita. Tak boleh. Tak boleh. Tu dia. Ataupun kita kata ni masalahnya. Tu email semaya dia pakai kan ya ada mikrofon dia tu, mikrofon ada bertali pannya tu. Mikrofon bertali pannya. Lepas tu mikrofon tu dia pannya cocok di ibu speaker tu. Ibu dia tu. Hak besar tu. Cocok situ. Maka sekiranya di tali yang kita bawa ni, yang kita pakai tali mikrofon tu, di tali tu ada tahi masalah tahi cicak. Pada kadang ni duk gulung-gulung tu dia ada tahi cicak mari duk berak lekat atas tu, kena jaga molek. Dengan sebab kita bergerak rokok, maka tahi tu orang panggil tarik tu je pun bergerak sekali dengan tali kita. Maka ketika tu pun tak sah semaya dengan sebab kita menanggungkan najis. Itu masalah menanggung. Lain daripada kata di ibu speaker tu, ibu hak besar tu, di tali tu suci molek. Cocok.
Tetapi di ibu tu tahi ada penuh. Maka masalah tu tak apa sah. Kenapa? Kerana kita apabila kita bergeraknya, maka benda tu tak ada betul gerak dengan sebab gerak kita sekali. Hanya bergeraknya tali saja. Maka tu tak apa. Sebab itulah jaga molek. Tok khatib tu dia kena jaga molek. Kadang-kadang tempat meja ataupun tempat khutbah ataupun tungkat dia ke penuh dengan najis, dia kena jaga baik-baik. Kerana dinamakan dia tu menanggung juga. Kerana syarat khatib nak baca khutbah, dia kena suci daripada najis. Jangan menanggungkan najis. Begitulah kena jaga. Kena jaga. Maka sekarang ni kalau pakai rupa ni senil lah. Senil maknanya tidak ada tali dah. Tidak ada tali panjang lah. Tu hak tu senilnya. Guna orang panggil mylar ni dah. Mikrofon hak rupa yang tidak ada bertali, itu lebih kita jaga. Lebih jaga masalah najisnya. Itulah hubung kait dengan perkara yang kita nak berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena jagalah amat tilah sikit. Islam tak ada payah, tapi dalam keadaan itu jangan kita bermudah-mudah. Islam ni mudah tapi tidak disuruh kita bermudah-mudah. Ni keadaan bukan mudah tapi bermudah-mudah. Tu tak boleh. Tak boleh. Maka kata terikat pada umpama anjing. Tu anjing. Tapi masalah anjing muallam saat ni kalau dia kikir, dia kikir ataupun maka tak apa, binatang tu kita boleh makanlah anjing tu. Maka binatang tu kita boleh makan. Tak ada masalah, kita boleh sembelih biasa. Tu bukan kata najis kena dak masa anjing muallam ni maka tak apa. Dibenarkan, maka diberi maaf. Tu. Habis itu kata maka dia rahimahullahu taala, maka tiada mana betul, dan tiada apa-apa. Ya dah. Tiada apa-apa, yakni solah sembahyang. Tiada apa-apa, yakni sembahyang jika berbetulan badannya. Jika berbetulan badannya, badan bagi seorang yang sembahyang tu. Jika berbetulan badan dia, berbetulan saja, bukan sentuh, berbetulan. Berbetulan badan dia, berbetulan dengan najis. Betul dengan najis je. Mana berbetulan tu? Tak luk. Pada ketika duduk seorang, ketika dia duduk, betulan je. Depan dia. Bukan dia tinis. Kalau tinis, bukan betulan hak tu tinis, sentuh. Tik cicak atau tik gapo duduk bawah. Kita pun duduk tinis. Hak tu tak boleh. Ni betulan ni maknanya duduk depan dia ke, duduk tepi dia ke. Tepi dia ke, betul dah dengan dia ketika dia duduk. Tak apa. Dan bangun, ketika bangun pun jadi betul. Masalah kita kata kita bangun daripada sujud. Ketika kita sujud, masalah Allahu Akbar, sujud kita cicak di bawah perut. Tapi cicak tak bertepuk dengan kita jaga, kita tahu, kita nampak dah. Tahik tu kita jaga dengan baik. Maka semaya kerana qada betul saja, betul saja, tidak sentuh. Tak apa, ya, tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Maknanya sahlah jika berbetulan badannya seorang tu dengan najis, berbetulan pada ketika duduk seorang tu, dan bangun atau pada duduk dan ketika bangunnya, dan boleh kita kata ketika sujudnya dan sebagainya. Tu berbetulan dengan, takluk kepada berbetulan. Berbetulan tu dengan tiada bersentuh. Tak bersentuh dengan najis. Kalau bersentuh tak boleh lah. Kalau berbetulan saja, tak apa. Tu dia. Tak apa tu. Tu. Kalau najis di bawah perutnya, perut seorang di bawah perut. Duduk di bawah perut. Bawah perut ni, waktu ia seorang tu sujud sekalipun, apa sekalipun, jadi tiada apa-apa, tak apa juga. So, ni saat ni dah ketika kita sujud, duduk bawah perut kita. Duduk di bawah perut kita, tapi perut tak sentuh lah.
perut tak sentuh dengannya. Ni kita perut tak sentuh tapi baju kita tu duk holor turun rapat kepada latat, rapat kepada sejadah tak ada juga. Orang panggil bersentuh juga tu, bersentuh kain kita dengan jiwa walaupun perut kita. Ni masalahnya kita jaga moleklah. Ni masalah ni kalau orang pakai baju teluk belanga ni susah sikit kerana bila dia sujud jadi baju akan turun gi rapat. Tapi kalau dia pakai baju jubah ketika sujudnya akan terikat. Maknanya ketika sujud ni maknanya lutut dia tu akan tekan kepada jubah dia supaya tidak orang panggil jatuh ke bawah. Matuha tu kena amat-amati lah. Yang pentingnya kita yang lebih tahu diri kita sendiri ketika kita sujudnya. Kalau najis di bawah perut seorang tu, waktu ia seorang tu sujud sekalipun, jadi tiada apa-apa, sah juga. Habis itu, nampaknya rupanya sekadar tu dulu pada malam ini, insya-Allah sebagai permulaan yang selepas daripada kita sambung cuti hari raya baru ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita semualah, boleh kita sambung pengajian lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita, boleh kita sambung lagi pengajian kita, segala urusan kita. Saya sendiri dan juga semua ahli-ahli ilmu yang sedang menonton dan juga ahli-ahli di rumah kita semualah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan menjadi kita ni sentiasa dalam kesihatan, sehingga dapat beramal ibadat dengan Allah Ta'ala dengan cara selamat, insya-Allah. Maka sekadar tu dulu, kita sambung pada muka 17 insya-Allah esok. Dan dimaaf tempat istinja dengan umpama batu, dan dimaaf sedikit musannaf mulai bicara sedikit tentang perkara yang dimaaf dalam masalah najis ni. InsyaAllah kita sambung pada muka 17 insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.